Kami semua akan memperkenalkan secara khusus tentang persediaan menghadapi banjir. Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya Siti Mazhar binti Zaki dalam berita bulan Sabit Merah Malaysia. Kumpulan 4 mendapat topik khas iaitu persediaan dalam menghadapi banjir. Banjir ialah keadaan air yang menenggelami suatu kawasan atau tempat yang luas yang selalunya kering. Banjir ini boleh berlaku di kawasan rata atau rendah ketika kadar air dibekalkan oleh hujan lebih tinggi daripada kadar pengeringan. Antara faktor-faktor berlakunya banjir adalah disebabkan oleh hujan yang berlaku secara berterusan tanpa henti di kawasan rendah. Selain itu, proses pembandaran menyebabkan banyak kawasan yang dipermodenkan. Contohnya adalah kawasan-kawasan tanah rendah yang telah ditebus guna dengan mengambil tanah dari kawasan bukit. Hakisan sungai yang kerap berlaku disebabkan dua faktor, iaitu faktor semula jadi dan pembuangan sisa domestik manusia. Apabila terjadinya hujan lebat, air akan mengalir secara deras dan menghakis tebing-tebing sungai. Hal ini akan mengakibatkan ia menjadi cetek. Oleh itu, saya akan menyerahkan laporan ini kepada tugas di lokasi kejadian. Terima kasih. Hujan lebat bermula jam 5.30 petang Sabtu sehingga hampir 12 jam tanpa henti. Apabila menerima berita banjir akan melanda ke kawasan anda, jangan panik. Bagi persediaan sebelum banjir melanda, langkah pertama, kita haruslah dapatkan maklumat mengenai banjir. Kedua, pastikan lokasi pusat pemindahan di kawasan anda. Periksa lubang air seperti longkang atau saluran najis. Bersihkan halangan dan pastikan ia tertutup rapat. Keempat, simpan bekalan makanan, ubatan dan air bersih yang cukup. Pastikan telefon bimbit dalam keadaan baik. Sentiasa peka dengan cuaca dan tanda-tanda banjir. Pastikan seluruh keluarga anda mengetahui cara-cara bertindak semasa banjir berlaku. Dan semasa tanda-tanda banjir dikesan, Cari maklumat tentang penempatan tempat kawasan mangsa banjir yang berdekatan dengan kawasan rumah anda melalui media sosial dan laman sesawang yang betul. Sebelum anda mula berpindah, pastikan peralatan elektrik serta suis-suis elektrik perlu ditutup dan dicabut terlebih dahulu. Letakkan dokumen-dokumen penting serta barangan elektrik di tempat yang lebih tinggi supaya ia lebih selamat. Berikutnya, mari kita lihat langkah-langkah persediaan semasa menghadapi banjir. Dan jika anda masih berada di dalam rumah, Jika anda diarahkan berpindah, pastikan anda berpindah pada siang hari supaya ia lebih selamat dan terjamin. Pastikan anda hanya bawa barang yang penting dan yang perlu sahaja ketika ke pusat pemindahan banjir seperti kad pengenalan, ubat-ubatan, peralatan diri serta barangan-barangan yang penting sahaja. jika anda masih berada di dalam kenderaan, pastikan anda berpatah balik ataupun tinggalkan kenderaan anda tersebut dan pergi ke tempat yang lebih selamat. Jika anda berada di luar rumah, jangan sesekali untuk bersia-sia ke mana-mana dan pastikan anak-anak anda tidak keluar untuk bermain di luar. Dan jangan cuba untuk memegang suis-suis kabel elektrik ataupun suis-suis yang terputus. Sekarang, saya akan memperkenalkan persediaan selepas banjir. Dengar pengumuman melalui radio atau media sosial atau tunggu arahan pihak yang berkuasa. Jangan kembali ke rumah sebelum dibenarkan atau sebelum keadaan benar-benar selamat. Beri bantuan kepada jiran anda, terutamanya kepada orang tua, kanak-kanak atau golongan istimewa. Periksa rumah anda, lihat tanda-tanda rekahan atau mendapan kerana ianya mungkin tidak selamat. Dan jangan terus memasuki rumah yang masih dibanjiri air. Kemudian saya akan memperkenalkan persediaan selepas banjir ketika memasuki bangunan. Yang pertama, anda perlu memakai kasut. Yang kedua, anda perlu memeriksa kerusakan pada dinding, lantai, pintu dan tingkap. Yang ketiga, anda perlu memeriksa kehadiran binatang yang berbahaya. Pastikan anda menggunakan kayu untuk mengalihkan sebarang halangan yang bertaburan di lantai rumah anda.
Yang keempat adalah anda perlu memerhatikan siling dan plaster dinding yang mungkin lekah, derai dan jatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatina Jiha binti Nordin akan menyimpulkan apa yang boleh kita lihat daripada banjir ini. Seperti yang kita tahu, sememangnya pihak kerajaan telah memainkan peranan yang amat besar ketika berlakunya kejadian banjir. Sememangnya kita tidak dapat nafikan bahawa kejadian banjir ini menjadi satu permasalahan yang besar bagi setiap negara kerana masih belum ada penyelesaian penuh bagi mengatasi masalah ini. Namun, pihak kerajaan Malaysia telah mengambil langkah yang amat baik dalam menangani isu banjir ini. Antara yang boleh kita lihat ialah pihak kerajaan Malaysia telah mengadakan latihan berkaitan dari masa ke semasa melibatkan agensi dan anggota di peringkat daerah dan negeri. Kerajaan Malaysia juga telah menghantar maklumat persiapan dan kesiapsiagaan banjir peringkat negeri ke unit KPAS iaitu Urus Setiap Pengurusan Banjir Kementerian Kesihatan Malaysia. Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Kesihatan bagi merancang dan menyelaras aktiviti bantuan perubatan dan kesihatan kepada bangsa-bangsa banjir di pusat pemindahan juga dilakukan pada setiap Julai setiap tahun. Kita juga boleh lihat bahawa pemeriksaan kesihatan dan kebersihan ke atas pusat-pusat pemindahan dijalankan bagi menentukan ianya sama ada sesuai berfungsi sebagai pusat pemindahan mengikut keperluan kebersihan dan kesihatan. Langkah yang diambil oleh pihak kerajaan ini telah menyebabkan banyak risiko-risiko yang tidak sepatutnya dikurangkan. Kerajaan juga telah mempamerkan bahan-bahan pendidikan khususnya poster mengenai langkah-langkah penjagaan kebersihan diri dan pencegahan penyakit berjangkit semasa di pusat pemindahan dan selepas pulang ke rumah. Kita juga rakyat awam juga mendapat hebahan melalui radio tempatan dan pengedaran bahan pendidikan tentang langkah-langkah menghadapi banjir. Kemas kini pelan tindakan menghadapi bencana banjir mengikut keperluan semasa dilakukan. Bukan itu sahaja. Usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan semestinya didapat dilihat apabila pihak kerajaan telah menentukan zon-zon atau kawasan-kawasan yang mempunyai amaran tentang risiko terjadinya banjir dengan tinggi, iaitu telah menyediakan kawasan-kawasan yang berzon merah, hijau dan kuning. Sekian daripada saya melaporkan.